Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15. Salam sejahtera, nama saya Yo Kui Kuang, calon Parti Perikatan Nasional di N52 Senai. Undilah Perikatan Nasional demi bangsa Johor. Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15. Memori Malam di Johor FM Permata Selatan. Macam-macam segmen menarik menanti anda, antaranya Carta Rock Sampai Bila-Bila, interaksi bersama selebriti tempatan dalam Santai Selebriti, AKB at Johor FM, Aku, Kau dan Band, Carta Hits 20, Drama Bangsawan dan Melodi Keroncong. Juga pilihan lagu para pendengar dalam ruangan seleksi. Semuanya untuk anda di Memori Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk anda semua bersama dengan Cik Merah di Jarapan Permata Selatan. Dan untuk waktu ni sebenarnya kita ikuti rancangan Santai Selebriti dan untuk artis kita pada malam ini bersama dengan Liza Abdullah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat, memang sihat. Cuma tadi terkejar-kejar nak bagi tahu hari ni kakak ni berada dalam kereta tengah menjalani penggambaran, ada tracking scene dengan hujan, tapi kita kena habiskan juga tugasan and dalam masa yang sama kita dah berjanji untuk on air. So saya pun Alhamdulillah tim macam bekerjasama lah duk habiskan kakak punya shot. Janji kakak dapat enter frame malam ni kat sini. Alhamdulillah. Tak apa Kak Liza, yang paling penting kita tengok gambar jelas. Semua pendengar kita boleh tengok di Facebook Live JFM. Kak Liza, tapi sebelum kita mulakan temu bual kita untuk Santai Selebriti, kita nak tanya soalan santai. Dah makan malam ke belum ni? Dah. Kita Alhamdulillah bila berada di lokasi tu semua dia provide. So tadi maghrib je kita makan, solat, lepas tu shooting and dah bersiap sedia untuk inilah nak bermesra dengan pendengar-pendengar Johor FM ni. Okey, tak apa Kak Liza, malam ni kita santai-santai tenang-tenang dan pendengar kita pun semua tak sabarlah sebab apa nak tengok muka Kak di Facebook kita tau. Diorang dah tengok ke ni? Dah tengok lah ni? Diorang tengah tengok. Tengah tengok. Allah, ni muka keletihan, muka kepenatan daripada pagi tadi kerja sampai malam ni, sampai lewat malam ni and then besok nak kerja lagi. Inilah mukanya. Tak apa, you masih letup, masih lagi vast gitu tau Kak Liza. Masya Allah, tabarakallah. Untuk ucapan-ucapan pendengar ada yang menyapa Kak Liza, tak apa, dari semasa ke semasa kan saya Cik Merah wakilkan untuk akak lah. Mungkin ada pendengar kita Cik Merah? Ya, tanya. Aku kerja merah malam ni. Kan kita dah berjanji. Okey, baik Kak, sebab sedikitlah sebab kata pun memang tengah sibuk lah hari ni sebab ada syuting sebagainya. Kongsikan sedikit perkembangan terkini Kak sekarang ni, macam mana jadual ni? Kesana ke sini esok macam mana pula? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terutamanya kakak nak panjatkan syukur pada Allah. Allah izinkan kakak diberi kesihatan yang baik untuk dapat bekerja sebab memang kita ni nak jadi tanggungjawab kan. So Alhamdulillah memang jadual tu agak, ya Allah, Masya Allah, memang padat lah, memang memenuhi permintaan yang kita dah janji kan. Ada syuting ni malam ni pun Alhamdulillah kakak baru habis syuting 30 hari sebelum raya. Dan hari ni merupakan scene yang terakhir setelah kami menjalani penggambaran selama 56 hari. So hari ni last hari terakhir untuk drama ini. Tetapi besok pagi kakak kena ke lokasi lain pula pagi-pagi juga besok. Okey, apa-apa pun kesihatan kena jagalah. Yang paling penting semoga dipermudahkan urusan. Saya percaya Kak Liza dah rancang lah. Okey, hari ni macam mana, esok macam mana. Kalau tengok jadual ni padat sampai bila? Ada tak waktu gap untuk berehat sikit? Dia memang kita kata kita merancang jadual kita, tetapi kita ingat perancangan Allah lebih hebat. Macam kami sebenarnya patutnya hari ni program ni diorang dah booking patutnya last month. Tapi ada sedikit syuting kakak masa tu scene kenduri, diorang tak lepaskan kakak. Patut untuk hari ni sebenarnya diorang dah lepas pandang, diorang dah release kakak by right. Kakak 28 ni dah off tau, tak ada syuting kat sini. Tapi itulah adalah here and there pelakon sakit lah, kita kena faham situasi kan. So hari ni kakak menjalani penggambaran. So besok kakak akan
masuk balik set pengamaran 7 hari mencintaiku 3 yang memang orang memang tunggu-tunggu sangat. Jadi besok kakak kena siapkan mental and physical untuk masuk ke set sana pula. Dah nak berubah watak pula lepas ni sebab itu. Yes, that's why. Itulah pendengar kita semua di Facebook ni semua Mak Leha. Itulah yang kita ni komedi. Ni cerita komedi 30 hari sebelum raya bersama dengan Abang Kaza juga. Tapi di 7 hari lain pula karakternya. So memang kakak kena, you know lah, sometimes sebagai pelakon ni kita nampak je okey, sometimes kita tak okey, kita kena fokus kan. So doakan kakak supaya kakak dapat menjalani penggambaran dengan lebih baik and dapat beri satu orang bagi kita kalau buat sesuatu kita nak orang suka, tengok orang puas hati dengan kerja kita. Betul insya-Allah. Dan Kak, ni ada sedikit lah sapaan pendengar kita Zera Azira Mak Leha Kuzairi sihat tak? Alhamdulillah semua lah, anak-anak Mak Leha, menantu Mak Leha semua alhamdulillah sihat. Semua sihat Ada yang kata pelakon hebat, minat sangat dengan Masya Allah, lakonan Kak Liza, Kak Nurdiana, Kak Nurizan. Ada Zera kata Mak Leha ni tak pernah tua tau, muka sentiasa muda Tak nampak ni cover ni semua ni tak tahu. Cuba kau jumpa kat luar, tua dah. Masya Allah dah tua dah. Masih cantik meletup lah Kak. Okey. Ada juga pertanyaan lah. Sekarang ni Kak Liza menetap di mana Kak? Sekarang dekat mana? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Tapi hari ni kakak berada di Ijuk, Selangor. Shooting. So ni dalam kenyampah tu. Kalau tengok transport ni ada yang transport baru sampai. Kan dia buat tracking scene. And semua ada. Artis, ada kat set ni pun ada ramai artis lain lagi sebenarnya. Okey. Faham. Okey. Tapi tak apa Kak Liza. Sebab mungkin ada soalan-soalan pendengar kan kita tanya dari semasa ke semasa lah. Kita tahu Kak Liza pun memang jadual. Memang ada. Saya tengok tadi di Instagram tu. Kita tengok padat ni. Pagi tengah macam ni kan, tengah visual. Tapi tak apa, alhamdulillah lah. Terima kasih luangkan masa bersama kami sebab kita pun sampai jam 10 malam saja kan. Jadi kakak pun ucapkan terima kasih dapat peluang mesra macam ni. Suka sangat. Sebab itulah kita faham walaupun kita berjauhan, kita gunakan teknologi yang ada, kemudahan yang ada secara Google Meet je kan. Jadi mudah. Tak perlu datang sini. Lagipun kita pun tengok keadaan kes ni pun sekarang makin lama. Yalah, makin besar, makin meningkat kan. Meningkat dan sebagainya. Jadi inilah yang kami ni untuk di Johor FM ni menggunakan alternatif lain untuk bawakan juga artis kesayangan ramai untuk berinteraksi di radio. Okey, Kak Liza, insya-Allah selepas ni banyak lagi kita nak borak, kita nak berehat lagi. Ya betul, banyak lagi lah, tapi kita nak rehat seketika. Kita nak layan dulu lagu ini untuk pendengar kita semua. Terus dengarkan Johor FM, boleh ikuti di Facebook Live Johor FM, ringankan jari anda, tekan butang share, butang likes. Ada pertanyaan, soalan sensasi ke, soalan apa ke, kita akan cuba tanyakan. Sensitif dia tak boleh. Sensitif tak boleh. Sensitif tak boleh Sensasi boleh lah. Tengok pada soalan lah. Okay. Akan kita tanyakan untuk Kak Liza selepas ni. Terus setia bersama kami dengar Johor FM. Semula kembalikan nostalgia zaman remaja. Dua hati kini bersama, sama detik-detik indah remaja. Suka buka mereka bersama pacar bawah bulan purnama. Lafaz hikmah ku cintakanmu, ucap pula ku mahukanmu. Cinta kini pula bersemi, sedap jatuh hati. Siapa sangka boleh terjadi, terukirnya cinta pandang pertama. Hatiku begitu indahnya zaman remaja. Warna-warna kehidupan mewarnai kegelapan, kau mencari cahaya yang memberi sebuah harapan untuk menerajui hidup penuh duka lara. Bermulanya epik teruna mencari darah. Kedengaran siulan anak-anak muda, gadis manis berlari
selalu mengenyitkan mata, mencoba menggoda jelingannya yang manja. Kau tertawa, hatiku kini pasrah menunggu si dia. Kehidupan remaja, suka duka kongsi bersama, gelak ketawa, keriangan dilalui bersama. Dipilu diharungi bersama, perjalanan yang kekal diminta. Kehidupan ini yang terindah melalui usia remaja. Serta gurau suka duka sering berganti, meninggalkan kesan abadi. Ini rantau ketiga, ya betul. Cinta memangnya indah, namun indahnya kadang berbisa. Mula bercinta, akhirnya berpisah. Hati kecewa, semua kerana keasyikan asmara mengkaburi minda. Hargai cahaya kasih sayang yang kau miliki. Moga kebahagiaan berterusan kekal selamanya. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor untuk rancangan Santai Selebriti bersama dengan Liza Abdullah. Kak Liza. Ya, saya nampak tak dengar Caca Mak Embong ni. Abang adik dah... Wah, nampak tak? Tadi Caca Mak Embong, saya cek tu Caca Mak Embong tadi kita ni live dekat Johor FM. Alah, bye-bye. Ni last ni dengan diorang, tak jumpa diorang lepas ni dah. Ya ke? Okey, bye Caca. Bye. Jaga diri tau. Okey. Bagi salam. Itulah dia Caca Mak Embong tadi. Minta maaf ya, ada tak apa. Orang seronok tau. Tengok ada tambahan tetamu untuk Santai Selebriti. Ini kalau... Adik, bye dek. Terima kasih tau. Ni mereka artis kita orang ni. Bye. Ni tengah live kat Johor kan. Dek, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf halal lebih kurangnya. Jaga diri baik tau. Ni, thank you. Terima kasih ni. Tengah live je abang kita. Tengah live ni. Terima kasih ni. Minta maaf lebih kurang salah silap ni. Jangan kecil hati ya. Apa dek. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita calling ya. Ni, thank you tau. Alhamdulillah dah settle dah. Sebab apa ada slow-slow dah mula balik orang berkorban untuk kita ni. Allah, masya-Allah. Okey. Kak Liza, tak apa. Kita nak bersambung kembalilah untuk sedikit borak untuk Santai Selebriti kita kan. Kalau tadi kita cakap sebab dengan keadaan sekarang ni memang kita pun menggunakan alternatif lah untuk berhubung secara alam maya. Jadi kalau kita lihat untuk tempoh sebelum ni kita PKP, PKPB, PKPD, semua PKP lah kan. Untuk tempoh tu sebenarnya sebelum ni apa aktiviti yang Kak Liza lakukan? Okey. Kan seperti kita tahu pada yang mula-mula pertama kali yang kita dipaksa untuk duduk di rumah tu. Duduk di rumah. Of course lah, memang kita rasa satu benda yang memang kita jarang berlaku. Betul. Tapi kakak tidak merasa terlalu perbezaan sebab hidup kakak sebelum ni pun, sebelum anak tinggal kakak, kakak memang tinggal berseorangan. Memang tinggal seorang. Cuma lagi dulu kita pergi kerja, balik kerja, kita keluarlah. Tapi bila ketika itu memang kita menggunakan masa yang ada, kita manfaatkan dengan benda-benda yang berfaedah.
Jangan berfikir benda-benda yang negatif, fikir-fikir yang positif. Sebab kalau kita berfikir negatif, perkara negatif lah datang hidup kita. Jadi ketika itu kakak ikut arahan. Kalau orang kata kita jangan keluar rumah, kita jangan keluar rumah. Kalau orang kata kita menjaga diri, kita buat kita patuh segala arahan. So alhamdulillah sebenarnya banyak manfaatnya lagi daripada kita memikirkan perkara yang bukan. So kakak rasa sepanjang PKP, BP ke PVP ke memang Semua? alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Jalan lancar je lah. Kira lakukan aktiviti yang sesuai di rumah lah kan. Yes, yang berfaedah. Betul. Mungkin sebelum ni. Macam ni lah, macam kakak cakap dengan Merah lah, pengalaman kita daripada PKP tu lah berlakunya. Macam ni lah kita dapat ber-Google Meet, kita dapat benda-benda kita tak tahu dulu, kita jadi pandai. Jadi banyak benda yang bagi kakak sangat positif. Tak ada perkara-perkara negatif yang berlaku sepanjang kakak berada di rumah. Okey. Dan ada juga pendengar kita ni tanya, okey Kak Liza. Kak Liza pun bukan setakat berlakon tau, Kak boleh menyanyi. Ada lagu lagu Samarinda. Okey. Ada pendengar kita tanya, Kak Liza ni kenapa memilih berlakon bukan nak menyanyi ke, memang nak gerakkan dua-dua ke, macam mana perancangan Kak sebenarnya? Okey, sebenarnya persoalan tu dah sering kali diajukan pada kakak. Sebab suara sedap. Bukan, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita suka dengan sesuatu benda tapi kita tak dapat buat. Kadang-kadang benda yang kita tak sangka akan jadi. Jadi sebagai pelakon ke, sebagai orang yang sebenarnya kakak ni susah nak fokus sebab kawan semua dah berjalan balik-balik seseorang balik tinggalkan kakak sini. So sebenarnya kalau ikut minat, kakak memang suka menyanyi. Memang suka sangat menyanyi daripada sekolah. Tapi kita tak tahu yang dalam masa sama kita ada bakat lakonan. Jadi sebenarnya sebagai pelakon ke penyanyi kita kena versatile. Sebab kakak pegang pada satu prinsip, kebanyakan penyanyi, diorang memang boleh berlakon. Sebab menyanyi pun menggunakan rasa kan. Yeah. Tapi sebagai pelakon, tak semestinya you boleh nyanyi sebab kena ada bakat suara kan. Betul. Tapi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya dalam pada kakak berlakon tu ada beberapa drama, filem yang menggunakan suara kakak sendiri. So memang suka sangat menyanyi. Kadang-kadang kat set, kat location ni orang tak suka nyanyi, akak menyanyi. Sebenarnya seiring, mengacara suka, menyanyi suka, berlakon suka. Tetapi mungkin rezeki itu lebih berpihak kepada bidang lakonan. Macam tu. Maknanya semua boleh, tapi kita tengok mana rezeki lah. Kalau kata ada dalam nyanyi lebih, kita nyanyi. Kalau tidak berlakon. Kalau tak pengacara kan. Betul, sebab cuma kita kena ingat kalau bidang lakonan ni meluas. Kita boleh melakonkan berbagai-bagai watak. Kalau penyanyi kita kena ada lagu. Betul. Lagu tu pula kena, kalau penerimaan penonton baik, dapatlah kita menyanyi selalu. Tapi kalau berlakon kita dapat meluahkan segala apa, nak jadi kakak, jadi nenek, jadi makcik, jadi bomo, semua kita dapat. So dia perbezaan antara menyanyi dan berlakon. Macam tu. Okey, baik, menjawablah pertanyaan untuk pendengar kita ni. Ada yang nak dengar lagu nyanyian Kak Liza, tak apa, kejap lagi kita siarkan tau. Jangan risau. Ada dalam OST Marah-Marah Sayang. Lagu Ku Tak Berdaya. Betul Kak Liza nyanyi lagu tu kan? Lagu Sekuntum Bunga Yang Merah, Sekuntum Bunga Bibir, ada. Memang ada beberapa lagu. Dan juga Samarinda pun ada kejap lagi. Untuk pendengar kita terus dengar Joyfam, memang kita nak main selepas ini. Okey, sebut sedikit Kak Liza. Kalau sebab kita dah faham Kak Liza memang jadual kita lihat memang agak padat lah. Tapi siapa yang banyak membantu Kak Liza ni dalam menyusun perjalanan seni Kak Liza? Sebenarnya sebelum ni ada membantu, ada yang manage saya, tapi sebenarnya kadang-kadang kakak lebih suka menguruskan sendiri sebab kita yang tahu macam mana kita nak, di mana kita perlu buat, yang mana kita tak perlu buat. Tetapi alhamdulillah dah setahun 2 ni anak lelaki kakak Nakib tadi yang sering ikut kakak, yang sering menemankan kakak, yang kata orang tu kadang-kadang kita drive malam-malam kan. So kakak hanya berharap pada anak kakak sentiasa ada dengan kakak untuk bagi semangat, untuk drive kereta lah. Kadang-kadang kakak berdrive, tapi untuk mengatur jadual kakak tu kadang-kadang kita perlu buat masa ni. Kakak rasa kakak boleh manage sendiri sebab kita dah bertahun dah dalam bidang ni. Kita tahu mana kita nak ambil, macam mana kita nak buat, macam mana mungkin pengalaman kita membuatkan kita senang mengaturkan jadual kita sendiri. Kakak lebih prefer untuk mengaturkan jadual kita sendiri, kecuali kalau sampai satu tahap yang tak boleh nak adjust tu, itu mungkinlah ada perbincangan lah mana-mana pihak. Kadang-kadang memang ada, kita tak nafikan ada artis yang menggunakan khidmat manager yang mengaturkan jadual. Tapi kakak
untuk hari ini tak mau cakap habis, kakak lebih senang mengaturkan jadual kakak sendiri. Macam tu. And kebetulan pula yang bila kakak berlakon atau kakak buat kerja dengan orang yang kakak dah kenal. Sekarang tu memang producer ke, pengarah ke, rakan artis ke yang kita dah kenal. Betul. So easy untuk kakak mengaturkan. Yelah, akak pun dah lama dalam bidang seni. Jadi macam akak cakap, berdasarkan pengalaman tu kita dah boleh agaklah macam mana rentak yang sesuai kita buat dengan keadaan penerimaan diri kita lah. Boleh ke tak bawa kerja ni? Boleh ke tak tambah? Kalau tak boleh mungkin kita yang sendiri uruskan. Tapi sebab kerja kita ni kita yang macam ni macam mana akan cakap sebab tu memang istilah dia kalau kita minat dengan sesuatu benda tu walaupun kita penat, sebenarnya penat ni masya-Allah kalau orang tak tahulah, orang nampak macam berlakon ni sangat senang. Sebenarnya kadang-kadang pernah satu kali tu balik penat menangis sebab terlalu letih. Tapi kita tak boleh nak show kepada orang sebab kita kena buat yang terbaik. Jadi itu kata orang inilah harga yang mahal yang harus kita bayar sebab kita dah terima apa ni tanggungjawab kita untuk melakukan sesuatu tugasan untuk jadi lebih baik. Nampak tu bukan senang nak menjadi seorang Liza Abdullah ni dengan nak bawa job yang macam itu dan ini dan sebagainya back to back. Okey, alhamdulillah lah macam cakap rezeki lah untuk tahun ni kita doakan semoga dipermudahkan, diperluaskan rezeki hendaknya. Okey Kak Liza, jom kita layan lagu dulu, jom. Kita dengarkan. Lagu apa itu? Yang tadi kita kata ku tak berdaya tu. Ku tak berdaya. Okey, sama-sama kita dengarkan lagu ini di Jar FM Permata Selatan, santai selebriti untuk anda. Memori Malam di Johor FM Permata Selatan. Macam-macam segmen menarik menanti anda. Antaranya, Carta Rock Sampai Bila-Bila. Interaksi bersama selebriti tempatan dalam Santai Selebriti. AKB at Johor FM. Aku, Kau dan Band. Carta Hits 20. Drama Bangsawan. Dan Melodi Keroncong. Juga pilihan lagu para pendengar dalam ruangan seleksi. Semuanya untuk anda di Memori Malam. Jar FM Permata Selatan 9.40 minit malam. Di Memori Malam masih lagi bersama dengan tetamu kita Liza Abdullah untuk rancangan Santai Selebriti. Kak Liza, kalau tadi kita dah borak sedikit dari segi yang kata bidang lakonan, nyanyian, perancangan jadual dan sebagainya. Okey, kita nak sentuh sedikit lebihnya bahagian lakonan. Okey, untuk orang yang nak jadi seorang pelakon ni, mungkin Kak Liza dah boleh kongsikan beberapa sedikit lah yang perlu ada untuk kriteria untuk menjadi seorang pelakon. Ini tips kepada anak muda di luar sana lah. Okey. Sebenarnya semua orang layak nak jadi pelakon. Semua orang berhak untuk jadi pelakon. Tetapi tanggungjawab kita, komitmen kita and
dua perkara asas yang kita perlu ada, minat dengan bakat. Masuk akad minat dengan bakat tu sebab ada orang dia berbakat tapi dia tak minat. Minat tu maknanya dia tidak buat bersungguh-sungguh, disiplin tak jaga. So bagi akak, kerjaya berlakon ke, bernyanyi ke, apa saja mesti ada bakat dengan minat. Kalau ada, sebab dulu kakak memang tidak ada kelas asas pun. Kita pun kadang-kadang kita tak tahu kita ni boleh berlakon kan. Tapi kalau betul-betul ada peluang, kalau minat pun buatlah. Jangan anggap bidang lakonan ni ada orang, kita tak kata sekarang lah, masa zaman-zaman dulu kita anggap macam kalau penyanyi ke pelakon ke orang anggap satu kerjaya yang bukan semua orang boleh terima. Kalau kita cakap zaman-zaman kita dulu lah, masa kita muda-muda dulu kan. Tapi sebenarnya berlakon ke menyanyi adalah satu kerjaya profesional. Jadi kepada anak-anak muda, kalau ada peluang, ada kelas, nak belajar, nak menuntut ilmu, pergilah. Sebab macam kakak, mungkin ilmu yang kakak dapat adalah di sepanjang kerjaya kakak adalah di lokasi. And kakak masih, walaupun dah almost hampir 40 tahun dalam bidang seni, tapi kakak masih belajar and masih terus nak belajar. And kita kena saling menghormati pasangan kita kena menghormati. Maksudnya bila kita bekerja ni, kita dalam satu keluarga. Daripada producer sampai ke handy, daripada make-up artist ke wardrobe ke, kita macam family. Betul. So kita kena selesakan diri kita dan kita kena bagi orang selesa dengan kita. Kerjasama tu paling penting. Yes, berbalik kalau orang minat, bagi akak itulah dia, kalau ada minat benarnya teruskan, cari peluang. Kalau ada kelas lakonan, pergi kelas lakonan. And paling penting jaga kata orang tu, jaga perhubungan. Perhubungan disiplin penting. Ya, disiplin tu sangat penting. Tekan disiplin tu sangat penting. Tanggungjawab sangat penting. Okey. Dan kita pun faham lah, Kak Liza ni antara artis yang terkenal dengan watak antagonis ni. Bagaimana Kak Liza boleh menghayati ni suatu watak tu, lagilah watak antagonis tu. Itulah tak tahulah nak cakap. Masya Allah, dah di penghujung usia ni kakak bersyukur dengan rahmat Allah, dihadirkan dengan kemenangan lah. Bila dia diangkat menjadi pelakon antagonis tu, macam jahat sangat ke aku ni, contohlah kan. Kemudian kita sebagai pelakon ni, watak ni kita tidak ada watak. Sebagai pelakon kita tidak ada watak pilihan. Kita kena melakon apa saja orang beri. Tetapi kadang-kadang orang lebih nampak antagonis sebab benda tu macam lebih menusuk, lebih sakit hati, lebih rasa. That's why. Geram gitu. Macam nampak tu. Jadi kita macam kakak, kalau berlakon watak jahat ke, baik ke, akak akan bagi 200%. Kakak tidak ada istilah cincai dalam hidup kakak. Jadi bila diberi peluang untuk berlakon jahat, kakak rasa kena jadi jahat. Kena suara dengan tonasi, dengan mata, dengan segala pergerakan. Kita kena bagi all out dengan segala tenaga yang ada, kita kerahkan untuk dapat watak tu. Jadi memang syukur pada Allah. Terima kasih kepada pengundi yang mengundi kakak betul turut dapat pelakon antagonis popular dengan pelakon antagonis terbaik. Syukur sangat-sangat. Itu membuatkan kakak rasa sebenarnya hadiah tu adalah hadiah untuk penyokong, peminat yang tak pernah jemu menyokong kakak dan mendoakan kakak sampai hari ini. Thank you so much. Tapi kalau kita tengok kan, dalam watak-watak yang akak dapat lah, ada tak watak yang sampai kini macam kita ni kan, bila dah habis membawa watak tu pun tak tahu, tiba-tiba macam beri kesan dekat kita. Ada tak macam terbawa-bawa sedikit sampai ke rumah ke memang tak ada? Maksud macam mana? Ada tak watak tu bila akak berlakon kan, akak tak kisahlah watak orang kata watak jahat ke watak baik ke, tapi benda tu memberi kesan dalam kehidupan harian juga. Maknanya kita ada tak macam tu? Sebenarnya kakak ni alhamdulillah kakak tahu membezakan. Bezalah dah settle kerja. Bezalah bila balik rumah kerja. Sebab kita berlakon tu kita jadi diri orang lain. Kita tak jadi diri kita. Tetapi kadang-kadang kalau terkena watak tu menjadi diri kita, dapatlah kita curi sikit. Tapi kebanyakan pelakon ni dia macam kakak suka. Sebab itulah kalau kakak ambil contoh-contoh. Kadang-kadang kalau kakak pergi mana-mana, kakak nampak watak pengemis, macam tu, watak jahat macam ni, watak baik macam ni, sedih macam ni. So kakak ni suka mencuri, bukan mencuri lah, maksudnya mencari idea macam ni. Sebab kita sebagai pelakon, kalau watak datin tu, orang anggap macam datin kan macam ada datin baik, ada sebab dia manusia biasa. Macam mak-mak pun sebenarnya, ada mak baik, ada mak garang, ada mak yang tonasi dia memang garang, tapi sebenarnya dia baik. Mak-mak kalau ada macam watak terjerit-jerit, sebenarnya dengan anak sangat penyayang. So kita kena pandai. Sebagai pelakon kita kena ada kreativiti kita sendiri. So kakak memang selalu
macam mak-mak kampung, kalau kita tengok Tun Nasim kampung akak macam ni makcik-makcik kampung. Makcik-makcik ada memang kena ada kreativiti kita sendiri sebenarnya. Itulah dia, kita tengoklah sedikit lah mana yang kalau watak pengemis ni macam cakap kalau kampung mak-mak marah macam mana. Tapi Tun Nasim mak-mak kampung macam mana, mak-mak bandar macam mana, Ya. Samsul Johor macam mana, macam tu lah. Yang ditekankan Kak Liza paling penting tidaklah terbawa-bawa watak tu selepas kita dah selesai kerja lah. Tak ada sangat lah. InsyaAllah. Kecuali watak tu InsyaAllah. kalau dah diri sendiri je lah. Yes, Macam tu kalau je boleh lah. kita kena membezakan. Bila balik rumah kita jadi diri kita. Kalau tips boleh tu. janganlah terbawa. Kalau boleh. Kalau Sebab boleh. kadang-kadang emosi, contoh kita sedih. Kalau boleh balik tu tak maulah kesedihan tu nak bawa berpanjangan kat otak lah. InsyaAllah tak. Ada tak, saya fahamlah akak pun dah berlakon dari lama kan, tapi mungkin ada sedikit watak yang lain ke yang diidamkan ke, ataupun alhamdulillah semua watak dah okey lah ni, dah boleh. Okey, macam kakak cakap tadi lah, sebagai pelakon kita tidak ada watak pilihan. Tak ada lah, maksudnya apa saja, tapi idaman ada. Pilihan dan idaman adalah perkara berbeza. Pilihan tu maksudnya orang bagi kita watak, orang bagi kita kejayaan, orang bagi kita tanggungjawab ni, kita kena pergi. Idaman tu banyak contoh, aku teringin sangat watak macam ni, aku teringin sangat watak macam ni. Itu adalah macam, tapi sebenarnya kebanyakannya itu juga pusing-pusing, watak sedih ke, watak jahat ke, komedi ke. Tapi kalau untuk Liza Abdullah, dia lebih suka cerita macam ni. Kalau Liza Abdullah, dia suka cerita komedi, dia suka santai, dia suka ringan, dia suka kakak ni memang dekat set kakak suka kelakor, suka release, suka kacau orang, suka usik orang, suka buatkan environment tu macam family. Jadi tapi kalau watak sedih deep sangat, dah kena bawa diri pula, dah tak boleh banyak main. Benda macam tu lah kadang-kadang. Macam tu. Maknanya kalau tak kisahlah, macam kita memilih, cuma kalau dah tanya watak apa yang diidamkan, kalau dapat yang dalam cerita komedi yang tenang-tenang, kelakor-kelakor kan. Pokoknya ringkas kita simple, yang santai sukalah. Senang-senang macam tu. Tapi tak apa, akak berlakon kelakor, berlakon apa, semua menjadi. Memang kita boleh nampak perbezaan watak dia tu. Satu persatu. Alhamdulillah. Okey, Kak Liza, sampai kita borak ni, Cik Mira nak menyapa pendengar kita. Terima kasih yang hadir komen. Antara Kak Teh Tasha Alia, ada Syamsuddin, Kak Nura Anim, ada Ferus Shah, ada juga Ina Nasi, ada siapa lagi ni yang Nurdiana, lagu Samarinda. Okey, kejap lagi Kak, kita main lagu tu Amboi, semua tak sabar nak dengar. Okey, kejap lagi. Yang sekarang ni kita nak dengarkan lagu bertajuk Buka Pintu. Ini AB Saiful dan juga Syahriza. Buka pintu sayang. Jom kita layan lagu ini dulu. Johor FM. Sayang, jika kau tahu apa sebenarnya isi di hatiku. Sayang, jangan kau ragu, cintaku padamu selalu padu. Ku akui kesilapanku, aku sedari semua itu. Memang aku melukaimu, tapi itu hanya gurauku.
buktikanlah kejujuranku. Sayangku ingin tahu apa sebenarnya isi hatimu. Masihkah engkau marah sedangkan cintaku segadang menara. Buka pintu sayang, maafkan saja kesalahanku. Buka pintu sayang, aku rindukan senyum manismu. Ting-tak-ting tang, ting-tak-ting tang, ting-tak-ting tang, ting-tak-ting tang, ting-tak-ting tang, ting. Saya Hesti. Saya Faizal. Saya Aina. Kami Geng Malam. Johor FM. Johor FM Permata Selatan. Okey, anda bersama dengan Cik Merah ni untuk waktu ni 9.52 minit malam. Masih lagi bersama dengan tetamu kita Kak Liza Abdullah. Di mana Kak Liza pejam celik kita pun dah nak berada di penghujung pertemuan lah. Okey. Itulah kakak ni pun rasa macam keadaan dengan kawan-kawan akak semua nak balik semua. Kita orang rap meeting hari ni jadi kelang kabut. Memang apa. kita masa tu memang mencemburui kita. Saya nampak Kak Liza dah macam Syari dah tangan dah kena bye-bye. Bye. Sebab dah nak balik. Bye. Semua production dah balik dah. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Phone, InsyaAllah ada rezeki boleh berjumpa lagi dengan rakan-rakan kan? InsyaAllah. Dan untuk beberapa soalan terakhir lah untuk pertemuan kita kan. Mungkin Kak Liza dapat kongsikan sedikit lah pesanan kepada peminat Kak Liza. Okey, saya sebab ada peminat ni memang ramai yang komen di Facebook katanya memang minat dari lakonan 90-an pun ada. Ada yang memang suka tengok Kak Liza berlakon, ada yang suka tengok Kak Liza menyanyi. Mungkin Kak boleh kongsikan sedikit pesanan untuk peminat. Silakan. Okey, ya Allah tuanku, terutamanya terharu sangat-sangat. Terima kasih kerana dari dulu sampai sekarang menyokong. Ya. Nak menangis. Doa memang terharu. Doakan kakak semoga kita sihat supaya dapat buat yang terbaik, and segala doa-doa segala tak dapat nak diluahkan dengan kata-kata. Kakak ni memang jiwa tu kecil. Memang terharu kadang-kadang kita tak dapat dalam IG ke dalam apa yang ucapkan, kita doakan semoga Allah saja membalaskan kebaikan, and insyaAllah kalau kakak sihat, kakak akan bagi yang terbaik, dan kakak akan buat yang terbaik. Itu je kakak nak. Semoga kakak bahagia hingga ke nafas yang terakhir, dan sayang you all lah, sayang tak tahu nak cakap apa dah. Apa yang kakak buat ni memang sebagai penghargaan kepada peminat yang tak pernah putus menyokong kakak. Ini semua untuk peminat, apa yang kita kongsikan, yang kita minat dan juga kita berikan terbaik lah untuk peminat kita. Dan untuk anda, terima kasih yang tengok kita punya siaran live di Facebook page FM. Di samping itu Kak Liza, boleh tak kongsikan laman media sosial di Facebook ke Instagram ke Twitter ke untuk ni? Sebenarnya kakak ni dulu Twitter pun orang yang buat kan. FB dulu kakak buat, tapi kakak lebih aktif di Instagram kakak. Okey. Macam nak cari tu? Instagram kakak ada dua. Satu fans club kakak, satu lagi fans club pun syukur pada Allah. Ada adik tu minat sangat kita, dia buat lah segala-gala untuk kakak. So segala aktiviti kakak dia buat. Memang dia buat, dia minat sangat budak tu. Tak tahulah, Allah je lah balas segala kebaikan dia ikmal. Dia memang buat untuk akak punya fan club tu. Lepas tu kakak punya IG LIZA_Abdullah. Liza boleh lah tau. tengok perkembangan. Boleh tengok perkembangan. LIZA sebab ramai sangat Liza, jadi sebab tu ada LIZA_Abdullah. Walaupun followers taklah ramai sangat, tapi diorang adalah genuine punya followers. Boleh tengok kat situ, boleh tengok Kak, sebab saya pun follow Kak Liza memang sentiasa update story buat apa hari ni. Ni post buat apa hari ni. Tapi sebenarnya kalau follow kakak punya IG, kakak lebih kepada kakak punya kejaya. InsyaAllah kakak akan post benda yang positif. Kalau boleh kita jangan berkongsi benda-benda yang negatif. Tak mau macam tu. Okey, paling penting Kak Liza, terima kasih luangkan masa bersama kami. Mungkin lepas ni untuk apa-apa urusan akak selepas ni semoga dipermudahkan. Hati-hati juga di jalan raya, okey, nak balik dan sebagainya. Ni nak balik ke Kuala Lumpur ni. Nak keep drive ke tu?
Nakib sekejap aja dia Zaz. Dia tengah kat luar tu. Tengah nakib tengah kat Mandu Ni elok-elok. nakib. Ni lah nak I ni. Tunjuk sikit muka Mesti dia. ni. Sikit-sikit sayang. Nakib. Say hello. Nampak tak tu anak I? Mesti ni. Nampak? Ni lah anak I ni. Okey. Inilah Nakib. Kak Liza. Hai. Dia lah yang membantu I. Ya, yang Okey. bantu melancarkan Facebook Live di Jura FM. Terima kasih banyak Nakib dan Terima Kak kasih. Liza. Nakib tu ya, sama-sama. Okay. InsyaAllah ada masa mungkin peluang yang sesuai kita berjumpa lah depan-depan di konti Jura FM InsyaAllah. pula. InsyaAllah InsyaAllah ada rezeki memang datang ke studio sana nanti insyaAllah. Yes, okay. Sampai di sini saja untuk pendengar kita yang nak dengarkan lagu Samarinda ni. Selepas ini kita akan siarkan untuk anda. Kak Liza, jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Minta maaf lebih kurang. Minta maaf baik sangat-sangat. juga. InsyaAllah ada rezeki nanti kita ambil masa yang sesuai. Masa yang lama sikit. Dapat berbual lebih panjang lagi. Baik, insyaAllah. Okay, Kak Liza, jumpa lagi ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tetamu untuk Santai Selebriti pada minggu ini. Nak tahu minggu depan nanti kami kongsikan untuk anda. Terus dengar Jura FM Permata Selatan. Burunglah balang, burung balang di hujung dahan. Buatlah sarang, buat sarang di pohon jati. Selamat adik terkenal, abang seorang pujaan hati. Bunga Cina, bunga Cina, kembang setaman. Mandilah embun, bermandi embun di pagi hari. Bukan lupa hati tertawan, sopanlah santun pemanis diri. Tengah malam, diharapkan semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih ikuti kami. Terima kasih tekan butang share. Terima kasih komen. Mungkin ada pertanyaan pendengar yang saya terlepas pandang, tak dapat saya nak tanya. Komen-komen baca pendengar pun saya tak sempat nak baca. InsyaAllah lain siaran lagi untuk rancangan Santai Selebriti. Rakan Sugar saya akan tolong bacakan untuk anda. Saya baca mana saya sempat je tadi tau. Okey, layan lagu ini. Lepas ni banyak lagi perkongsian yang saya akan kongsikan untuk anda. Kita akan ikuti pula zon seleksi pilihan pendengar Jura FM. Memang